أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Bagi bersama-sama mohon petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memulakan kuliah maghrib kita pada malam yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بديع السماوات والأرض، خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عالم الغيب والشهادة العزيز الكبير المتعال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للأنام وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء في الظلام ومن سار على نهجه إلى يوم الازدهار. فأما بعد. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang terus dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan salah satu daripada rumah-rumahnya. Khabar tuan-tuan muslimin dan muslimat, semoga hari ini, alhamdulillah, dan apa khabar telah menjadi satu fenomena. Dan mereka sudah bercakap tentang kepentingan untuk bertanya khabar, sama ada setuju ataupun tak setuju, sama ada minat ataupun tak minat dengan lagu rap ni. Rap tu hip hop. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dari kuliah hip hop ni, cuma ia merupakan suatu perkara yang wajar juga untuk kita melihat ia pada pandang ataupun sudut pandang yang boleh memberikan manfaat kepada umat. Apa khabar merupakan suatu perkara yang dalam budaya masyarakat Melayu kita pun adalah perkara yang baik. Kita bertanya khabar, tanya khabar sama ada jiran kita, sama ada rakan-rakan kita, saudara mara kita, anak tanya khabar bapak, bapak tanya khabar anak, dan begitulah seterusnya. Malah ia juga merupakan perkara yang biasa diamalkan. Hatta Nabi SAW, antara amalan-amalan praktis Nabi SAW ini, antaranya adalah dengan sentiasa mendahului di dalam memberikan salam. Dan kemudian adalah suatu kelaziman bagi Nabi SAW bertanya kepada khabar. Bahasa Arabnya dengan menyebut kaifal hal, kaifa halukum, apa khabar kamu.
Kalau kita selesa dengan bahasa Inggeris, mungkin kita akan sebut how are you, how do you do. Dan yang seumpama dengannya, ia merupakan suatu perkara yang baik secara prinsipalnya. Dan dalam masa yang sama, dalam Islam, kenapa digalakkan bertanya khabar dan seumpamanya ini? Sebab ia bukan sekadar melafazkan dan berujuk. Biasa bila kita bertanya khabar, kita akan berbicara tentang sihat ataupun tidak. Betul? Secara fizikal je. Kalau kita demam, kita akan kata bahawa khabar kurang baik ataupun kita kurang sihat. Kalau mungkin juga kita tengah bad mood, ia juga digambarkan di dalam keadaan kita tidak selesa, khabar kurang enak, kurang boleh. Dan biasanya orang akan merujuk kepada fizikal semata-mata. Yang lebih daripada itu, dalam Islam bertanya khabar ini, ia bukan setakat untuk melihat sejauh mana kita sihat ataupun tidak, sejauh mana kita sakit demam ataupun tidak, tetapi juga untuk bertanya. Kenapa kalau kita tengok rakan-rakan kita, terutamanya di kalangan masyarakat Arab, kalau kita jumpa rakan kita, cukup sekali dengan kita bertanya khabar, betul? Tetapi dalam masyarakat Arab, ataupun kalau kita jumpa orang Arab ni, dia berkali-kali dia akan tanya kita dengan apa khabar, kaifal hal. Walaupun kali pertama dia dah tanya lah, first time berjumpa. Lepas tu, lepas beberapa ketika yang lain, dia akan tanya balik kaifal hal lagi, kaifal halukum, kaifal halukum, dan begitulah seterusnya. Kerana kalau kita tengok mereka yang menghafalkan praktisnya begini, ia bukan sekadar melihat aspek fizikal, kesihatan badan dia yang sihat, tetapi lebih daripada itu, mereka juga melihat itu sebagai suatu perkara untuk bertanyakan khabar iman kita masing-masing. Di mana sihatnya kita bukan sekadar dirujuk dengan ketangkasan kita berlari laju. Sihatnya kita bukan sekadar digambarkan dengan kebolehan kita untuk buat kerja dengan laju, dengan pantas, ataupun drive dengan laju. Tetapi kesihatan kita wajar untuk dilihat kepada apa khabar iman kita pada hari ini. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bagi mereka yang imannya sihat, meskipun tubuhnya kelihatan sakit, dia tidak akan menjadikan alasan tubuhnya sakit itu untuk tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menjadikan alasan keadaannya yang dhaif itu sebagai suatu halangan. Maka kita tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat sehari dua ini, dikhabarkan bagaimana Tuan Guru di Aziz Nikmat yang berada pada keadaan yang sangat uzur, masuk dalam ICU dan dikhabarkan keadaan kian stabil. Namun begitu, tuan-tuan dalam keadaan uzur yang kita anggap bersakatan, dalam keadaan datang larat, kita boleh tengok Tuan Guru di Aziz Nikmat sebelum daripada masuk hospital ataupun selepas keluar hospital, beberapa kali masuk hospital, kita tengok antara perkara yang dilazimi oleh Tuan Guru ni adalah solat berjemaah. Dan di awal waktu, di dalam keadaan Tuan Guru akan bawa dia punya beg. Kita panggil apa beg? Beg untuk air kencing. Beg sebab dia ada masalah, dikatakan ada masalah prostat. So that dia akan bawa sekali dengan beg air kencing untuk terus melazimi kelaziman dan kebiasaannya iaitu solat berjemaah di masjid. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini juga menggambarkan suatu teladan kepada kita bersama di dalam keadaan yang termasuk diri saya sebagai muhasabah untuk kita bersama, bagaimana kita sewajarnya mencari alasan untuk contohnya menjaga solat berjemaah kita, melazimi solat berjemaah di masjid, di surau dan seumpamanya. Apatah lagi di dalam keadaan kita segar bugar,
Kita jogging boleh lagi, main golf boleh lagi, main bola boleh lagi, berfutsal boleh lagi, badminton boleh lagi. Maka apatah lagi kalau untuk kita turut bersama-sama solat berjemaah dan melazimi, termasuk mendidik ahli keluarga kita untuk menjadi mereka pencinta-pencinta agama Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka insya-Allah pada hari ini, setelah kita membincangkan satu kitab yang kita alhamdulillah dapat tamatkan dalam pengajian yang lepas, merujuk kepada kitab yang pertama, Permulaan Wahyu. Maka insya-Allah kita akan move kepada kitab yang kedua. Kitab yang kedua, bahagian yang kedua, iaitu Kitab Al-Iman. Bila kita tengok berpindah antara bab-bab di dalam Sahih Al-Bukhari ini, tuan-tuan boleh rujuk kepada halaman yang ke-19, Kitabul Iman. Kita tengok balik bagaimana approach Imam Bukhari di dalam menyusun dan mengatur antara kitab-kitab ini. Kitab yang saya boleh terjemahkan sebagai bab, cuma di dalam kitab ni dia ada kitab, dia ada bab. Bab dirujuk kepada kira subheading kepada satu bab yang besar. Maka di sini ditulis Kitabul Iman. Approach yang digunakan oleh Imam Bukhari di dalam mengetengahkan hadis-hadis di dalam Sahih Al-Bukhari ini, kita tengok dia ada standard, dia standardized kan. Setiap bab yang baru dia akan mula dengan muqaddimah kepada bab yang berkenaan, dan muqaddimah setiap bab yang dikemukakan di dalam Sahih Al-Bukhari ini, apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari adalah satu, dengan mengulangi Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian memulakan dengan himpunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga asar daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, juga kata-kata hikmah yang dipetik oleh Imam Bukhari merujuk kepada ulama-ulama yang terdahulu daripadanya, termasuk juga tabi'in, termasuk juga tabi'in dan seterusnya, sebagai premis asas mengapa diberikan penekanan kepada kitab yang berkenaan ataupun bab yang berkenaan yang akan membincangkan berkenaan al-iman. Apa khabar iman kita tadi? Maka ini yang menjadi panduan dan aras untuk memandu kita insya-Allah membincangkan tentang bab iman. Ia bukan setengah orang mungkin melihat bahawa dia belajar dah rukun iman daripada zaman di tadika dulu, ataupun daripada zaman kita tak masuk tadika lagi pun kita dah belajar rukun iman. Adakah ia sekadar suatu pemulangan ataupun bagaimana? Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, insya-Allah kita akan lihat. Hari ini mungkin kita boleh cover bab mukadimah dulu. Kita tengok kepada mukadimah yang dikemukakan oleh Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Babul Iman, bab yang berkaitan tentang iman. Bab di pintu. Terjemah di sini dirujuk kepada subheading dia lah. Bab yang berkaitan tentang iman ini, apa yang disebut dan dipetik oleh Imam Bukhari adalah memulakan dengan waqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut bahawa bunya, dibina, ditegakkan al-Islam atas 5 perkara yang kita faham, kita dah biasa dengar berkenaan hadis ini, betul? Berkenaan al-Islam, ataupun yang disebut sebagai khamsin, itu adalah rukun-rukun Islam.
Daripada rukun yang pertama, rukun yang kedua, yang ketiga, keempat, sampailah kepada rukun Islam yang kelima. Maka kenapa agaknya Imam Bukhari mengemukakan hadis ini, petikan hadis. Petikan hadis kata-kata Nabi SAW untuk memulakan perbincangan berkenaan al-iman yang kita faham, yang mungkin kita biasa diketengahkan, bahawa Islam ini satu, iman ini satu. Bila kita bincang di dalam rukun apa tuan-tuan? Rukun agama. Rukun agama, arkanuddin, biasanya akan dirujuk dengan pembahagian iman, Islam, dan kemudian ihsan. Tetapi kenapa agaknya Imam Bukhari memulakan dalam bab ini dengan memetik bahawa babul iman, bab iman, tetapi premisnya, rujukan utamanya adalah qaulun Nabi, hadis Nabi SAW yang menyebut berkenaan rukun Islam. Agak-agak tuan-tuan, ini sebab kuis maghrib sekejap lah. Kenapa agak? Kalau secara logik kita, logik mudah kita adalah bila babul iman, sepatutnya Imam Bukhari start dengan rukun iman. Betul? Dan namun Imam Bukhari memulakan dengan qaul Nabi SAW yang merujuk kepada rukun Islam. Ini suatu perkara yang menarik untuk kita kaji. Dan kalau kita tengok dan telusuri bagaimana Imam Bukhari bukan calang-calang ulama yang mengatur sesuatu tanpa sebab. Dia letakkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita kena cari kenapa dan kenapa. Maka di sinilah Imam Bukhari cuba mengetengahkan kepada kita bahawa membincangkan soal iman tidak boleh tidak. Ia perlu juga untuk membincangkan soal al-Islam. Mana dalam kita tengok kepada definisi-definisi ta'rif yang dikemukakan dalam membincangkan soal al-iman, biasa kita akan jumpa apa yang dimaksudkan dengan al-iman. Ada bahagian-bahagian ataupun elemen-elemen yang tertentu, komponen yang tertentu dalam al-iman. Ada yang mencatatkan, contohnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah mencatatkan bahawa al-iman itu sepatutnya ada 6 perkara yang berada di dalamnya. Ini bukan rukun iman yang 6, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, bukan itu. Tetapi al-iman itu sendiri, bila kita menyatakan bahawa kita beriman, ia sepatutnya mengandungi beberapa perkara ini. Yang pertama yang digariskan adalah ma'rifah. Ma'rifah, tahu. Contohnya, bila kita nyatakan bahawa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu Allah mana yang kita sembah, Allah mana yang kita anggap sebagai Rabb. Allah yang bagaimana? Adakah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana, maha segala-galanya? Adakah Allah yang mengaturkan undang-undang dan peraturan dalam konteks ekonomi, ataupun Allah yang sekadar mengatur peraturan cara tindakan dalam konteks ibadah semata-mata? Lalu kita perlu untuk mengenali dan mengetahui. Itu part 1 yang dinyatakan oleh Ibnul Qayyim, ma'rifah. Selepas ma'rifah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa komponen yang seterusnya adalah at-tasdiq, iaitu membenarkan. Setelah mengetahui, tahu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu berkenaan malaikat, rasul dan seumpamanya, maka
perlu dihadirkan dengan membenarkan. Kena benarkan, mengakui kebenaran. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu untuk membenarkan Allah yang kita akui sebagai Rabb itu adalah Rabb yang tunggal. Allah yang wujud, dan Allah itu juga adalah Allah yang bersifat wahdaniyah. Lebih tepat, sebagai Allah yang, bahasa Melayu kita terjemahkan sebagai yang Esa, yang Maha Esa. Maka perlu untuk membenarkan. Bila membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kewujudannya, maka bila kita menganggap Allah itu sebagai Tuhan, maka menjadi kewajipan kepada kita bersama membenarkan juga apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah bila Allah turunkan seorang Rasul, maka kita membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah turunkan ayat berkenaan salat, kita benarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Bila Allah turunkan ayat berkenaan perkahwinan, munakah, kita terima ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan munakah. Bila Allah turunkan ayat berkenaan jenayah yang membabitkan zina, arak dan yang seumpama dengannya, maka menjadi kewajipan bagi mereka yang beriman untuk membenarkan tanpa sebarang alasan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, komponen yang seterusnya selepas at-tasdiq adalah al-iqrar. Dia tidak memadai sekadar membenarkan, tidak memadai sekadar menyatakan bahawa ia betul, tetapi ia perlu diikuti dengan iqrar, kena declare. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ramai pengkaji-pengkaji termasuk daripada barat mengakui akan kebenaran Al-Quran, tetapi ada yang reserve lagi, tak nak masuk Islam. Saya teringat satu ketika dulu masa dekat UK, pernah jumpa seorang profesor. Dia pakar dalam Islam. Dia profesor dalam Islam and Muslim. Nama Nielsen. Ada kata dia keturunan Yahudi, Jorgen Nielsen, lebih kurang begitu namanya. Dia berkaji tentang Islam, dan bila dia buat presentation, of course ada sebahagiannya, malah saya boleh katakan kebanyakannya adalah lebih baik daripada saya. Sebab dia hafal hadis lebih banyak daripada saya, dan hafal ayat-ayat Quran juga lebih banyak daripada saya. Dan kalau tanya berkenaan ini betul, ini salah, sebahagian almost sama dengan pendirian dan sikap kita. Tapi ada yang bertanya, satu lagi, dia tanya, orang-orang lain aku tanya pada dia. Dia pelik dengan dia kemukakan something dan mengakui perkara itu benar, tetapi kenapa dia tak masuk Islam? Maka Prof. Nielsen ini, dia jawab bahawa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Dia baca Al-Quran, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Apa mafhumnya? Sesungguhnya engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh nak bagi hidayah kepada orang yang engkau cintai, sukai. Ini dalam kes Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Talib, bapa saudara. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kuasa nak bagi hidayah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jawab macam tu dengan membacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katanya akhir, ada yang menyebut bahawa akhirnya dia masuk Islam, dia di penghujung usianya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima pengislaman beliau. Dan saya tak dapat untuk pastikan, nak verify sama ada dia betul-betul masuk Islam di akhir usianya ataupun bagaimana. Mudah-mudahan. Tetapi apa yang saya nak tunjukkan di sini bagaimana, ada juga yang mengakui akan kebenaran Islam ini. Dan yang mengakui kebenaran Islam ini, kita baca berkenaan Heraklius. Heraklius sebelum ni, dalam hadis yang sebelum ni,
Kita juga tengok bagaimana Heraklius mengakui kebenaran Nabi SAW. Tetapi dia tak mampu untuk sampai peringkat yang seterusnya, iaitu iqrar, bersedia untuk bersyahadah, declare bahawa ia bukan sekadar membenarkan tetapi juga mengakui kebenaran itu dengan kenyataan, dengan suatu penegasan, berani mengisytiharkan, bersaksi. Yang tuan-tuan muslimin dan muslimat yang kita telah bersaksi dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukannya suatu perkara yang ringan. Ia ada di sana tuntutan-tuntutan. Bila kita bersaksi ini, prinsip asas saksi adalah dia tak boleh cakap bohong, tak boleh untuk mengkhianati apa yang dipersaksikan. Kalau mulut kita bersaksi bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang diimani, yang diyakini, maka adalah menjadi suatu kesalahan yang besar. Itu sebabnya dosa syirik merupakan dosa yang disebut sebagai dosa yang tidak terampun, sebab ia mengkhianati persaksian. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan di tempat yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, itu juga sebagai suatu bentuk pengkhianatan kepada persaksian yang kita kena dan perlu untuk melihat. Antara lain mungkin yang mudah untuk jadikan rujukan adalah kitab yang pernah ditulis oleh bekas Mufti Sabah, Tuan Guru Haji Sa'id Ibrahim, membincangkan berkenaan tuntutan syahadah dan juga perkara-perkara yang membatalkan syahadah sebagai suatu panduan kepada syahadah bukan ringan-ringan, sebab syahadah ini yang akan membezakan di antara syurga ataupun neraka. Seorang yang bersyahadah, yang beriman, tapi dalam masa yang sama dia ahlul maksiyah, dia banyak melakukan dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi menjamin kedudukannya. Akan kalau pun ditakdirkan dia diazab oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas selesai tempoh azabnya dia akan dipindahkan dan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syahadah ini membezakan di antara iman dan kufur, yang sekaligus antara syurga dan neraka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, komponen itu berapa tadi? Yang ketiga selepas iqrar. So yang keempat, sekarang ni yang keempat. Yang keempat adalah al-khudu'. Khudu'. Khudu' terjemahan mudahnya adalah tunduk dan patuh. Maknanya di sana, selepas kita berikrar, menjadi suatu kewajipan kepada kita bersama untuk tunduk dan patuh kepada ikrar yang berkenaan. Maknanya di sana, selepas kita melafazkan sesuatu, perlu di sana berlaku ketundukan. Ini yang gagal dihadirkan oleh orang munafik, sehingga iman mereka tertolak. Walaupun mereka berpura-pura dengan kehebatan mereka masing-masing beramal. Orang munafik, Abdullah bin Ubay kuliah maghrib datang juga, kuliah subuh datang juga, solat berjemaah bersama-sama dengan Nabi SAW. Tetapi berakhirnya Abdullah bin Ubay sebagai seorang munafik yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut bahawa tempat munafik ini adalah fi darkil asfali minan nar, wal'iyaz billah, adalah di pasar paling bawah. Kalau digambarkan neraka itu ada bertingkat-tingkat, lebih kurang macam dapur kita, dapur gas kita katakan. Maka yang kita agak merasa paling panas adalah yang paling bawah, sama ada bawah kuali, bawah periuk, ataupun apa-apa alat yang digunakan paling bawah. Maka digambarkan tempat orang munafik yang mereka berikrar tetapi tiada kedudukan dan kepatuhan kepada ikrar itu. Malah ada yang menyatakan bahawa mereka fail in the first place. Mereka tiada tasdik pun, hanya berikrar di dalam keadaan kepura-puraan
maka mereka ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling bawah daripada api neraka, lebih bawah daripada orang-orang musyrikin, lebih bawah daripada orang-orang kafir, lebih bawah daripada ahli kitab dan seumpamanya. Tapi tak jauh daripada itu. Sebab nama Abdullah bukan jaminan. Ia adalah seorang ahli syurga seumpama Abdullah bin Ubay tadi. Begitu juga dengan nama Muhammad Ahmad. Kita bukan sekadar bersandar kepada nama, tetapi kita perlu untuk lihat sungguh-sungguh pengamalan dan juga apa yang dihasilkan daripada iman kita. Yang seterusnya, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kata Ibnu Qayyim, yang kelima, komponen yang kelima yang perlu ada adalah al-amal. Kenapa al-amal? Al-amal dia bukan setakat tunduk dan patuh, tetapi dia continuously akan mengamalkan apa yang dia percayai, apa yang dia tunduk, apa yang dia patuh kepada iqrar yang dilafazkan tadi. Perlu diikuti dengan al-amal. Al-amal perbuatan, tindakan. Dia bukan setakat akur, tetapi turut bertindak melaksanakan. Bukan setakat akur kepada kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi bertindak untuk melaksanakan. Bukan setakat mengakui bahawa solat itu wajib, tetapi akan cuba menyempurnakan solat ini bukan sekali, bukan dua kali, tetapi al-amal itu sifatnya adalah berterusan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dan yang keenam, Ibnu Qayyim sebut bahawa yang keenam adalah ad-da'wah ilaihi. Ini yang kadang-kadang sebahagian daripada umat dia berasa cukup imannya dengan dia salat, cukup iman dia dengan dia menunaikan zakat, cukup dengan dia menunaikan haji, tanpa memikirkan keperluan untuk menyampaikan seruan yang ada pada diri kita masing-masing. Maknanya solat kita perlu untuk didakwahkan. Itu yang kita ajar anak-anak kita solat. Dakwah tidak semestinya jadi penceramah. Dakwah tidak mesti pandai tazkirah, tidak. Tetapi dakwah Nabi SAW ajarkan kepada kita, dakwah itu seruan. Seruan itu tidak semestinya dengan lisanul maqal, dengan percakapan. Ada setengah orang dia ditakdirkan oleh Allah, dia gagap. Ada yang bisu, dia tak boleh nak bercakap. Maka adalah tidak adil bagi mereka kalau sekiranya dakwah itu semata-mata bercakap. Maka berdakwah ini boleh datang. Contohnya kalau dia bisu, dia boleh untuk berdakwah dengan bahasa isyarat, dia boleh untuk menulis, dia boleh untuk share status dalam Facebook, dia juga boleh untuk bagi message, dia boleh untuk melakukan apa-apa sahaja yang boleh membantu menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepatutnya tiada alasan daripada mana-mana pihak sekalipun bahawa dakwah ini kerja ustaz dan ustazah, dakwah ini kerja Pak Imam, dakwah ini kerja EJK Masjid. Aku tiada peranan di dalam menyampaikan dakwah. Maka ini yang perlu untuk diperbetulkan dan dimurnikan. Mudah-mudahan kita melihat dakwah itu merupakan suatu kewajipan, apatah lagi kita menerimanya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim ini sebagai komponen daripada iman. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka di sini apa yang dikemukakan oleh Imam Bukhari menjelaskan kepada kita bahawa kalau kita tengok kepada komponen yang dicadangkan oleh Ibnu Qayyim tadi, maka dalam sifir matematik kita, ayat matematik kita, al-Islam ini adalah subset. Betul? Cikgu-cikgu matematik tolong betulkan saya, pakar-pakar matematik, adalah subset kepada al-iman. Boleh setuju? Maka dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, madkhal kepada iman itu adalah Islam. Sebab itu dalam satu ayat dalam surah Al-Hujurat, kalau tak silap, bila membicarakan tentang
Mana dulu Islam ke iman? Rasa-rasa tuan-tuan, kita lahir sebagai Muslim ke terus mukmin? Ataupun macam mana? Ataupun kita tak pernah memikirkan tentang soal iman dan Islam kita? Alhamdulillah kita dilahirkan dalam keluarga Muslim. Alhamdulillah. Maka ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah di dalam membincangkan berkenaan iman dan Islam ini? Qalatil a'rab amanna. Al-a'rab biasa dirujuk sebagai orang-orang pedalaman, orang kampung lah senang cerita. Orang kampung yang digambarkan. Di zaman Nabi SAW ada orang Badui, ada orang daripada padang pasir, ada orang ini menyebut bahawa mereka beriman. Qalatil a'rabu amanna. Kami telah beriman, kata mereka. Kemudian ayat itu disambung, Kul lam tu'minu. Katakanlah wahai Muhammad, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak ayat dia ada kul kan, kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun. Kebanyakan yang menggunakan kul ini adalah Allah berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan. Kul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, dalam banyak tempat. Maka kata Allah di situ, kul lam tu'min. Katakanlah wahai Muhammad kepada al-a'rab itu tadi, yang telah mengaku bahawa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka telah beriman, lam tu'min. Kamu belum lagi, kamu tak beriman lagi. Allah minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada al-a'rab tadi bahawa mereka belum lagi beriman. Walakin, tetapi qulu aslamna. Tetapi mereka perlu untuk menyatakan, minta kepada Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka bahawa mereka telah Islam. Maknanya di sana tuan-tuan muslimin dan muslimat, Muslim bukan jaminan ia seorang mukmin. Ada di kalangan, itu sebabnya ada kategori Muslim kan. Ada Muslim asli, Muslim yang bermaksiat, Muslim yang mungkin juga kategori Muslim yang munafik kan. Mereka kelihatan macam orang Islam, beramal dengan amalan orang Islam, tetapi mereka tidak sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga tertolak iman mereka. Yang kita minta dijawabkan daripada diri kita, keluarga kita dan sanak saudara kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang seterusnya, apa yang ditulis oleh Imam Bukhari di sini, wa huwa qaulun wa fi'lun. Ia menjelaskan apa yang telah saya ulas sebentar tadi berkenaan apa yang ditakrifkan al-iman itu oleh Ibnul Qayyim. Imam Bukhari menyambung bahawa al-iman huwa qaulun wa fi'lun. Kalau kita reflect balik kepada kebiasaan kita, contoh dalam rukun solat kita akan ada berapa rukun tuan-tuan? 13 rukun solat. Dan pembahagian 13 rukun solat ini adalah ada rukun qauli dan rukun fi'li serta rukun qalbi. Namun begitu, ayat Imam Bukhari dia menyebut bahawa al-iman huwa qaulun wa fi'lun. Apa yang kita boleh faham bila Imam Bukhari kemukakan begini? Secara mudahnya, Imam Bukhari nak kata bahawa iman itu adalah perkataan dan perbuatan yang sekaligus memberikan kefahaman kepada kita satu
iman ini adalah aspek yang membabitkan teori dan praktis. Perkataan-perkataan biasanya akan kita dipandu dalam melakukan sesuatu dengan paduan perkataan-perkataan. Kita akan ada contohnya dalam rukun qauli kita, antara lain adalah apa dia tuan-tuan? Rukun qauli yang pertama, kuis maghrib. Rukun qauli yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun solat yang pertama adalah niat. Niat dia bukan rukun qauli. Itu sebabnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, kadang-kadang ada yang asyik ataupun dia nak juga lapaskan usalli. Dia bukan rukun qauli tu. Dia adalah lafaz niat. Dia membantu niat kita. Tetapi kalau tak ada usalli, tak ada apa tu pun sah. Jadi tak perlu bimbang. Katalah kadang-kadang kita mungkin pelat sikit ke, kita ada masalah nak hafal panjang-panjang dengan skrip niat itu, terus masukkan dalam hati kita. Sebab niat perbuatan hati, dia bukan perbuatan mulut. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, rukun qauli kita mulakan dengan takbiratul ihram. Kita bertakbir, Allahu Akbar, dia perlu untuk dilafazkan. Dia tak boleh dalam hati, kena takbir. Dan dalam solat kita mulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Salam pun qauli juga, perlu untuk dilafazkan. Assalamualaikum warahmatullahi, perlu untuk dilafazkan. Namun bila kita tengok Imam Bukhari kemukakan di sini qaulun wa fi'l tanpa menyebut qalbun, maka ini merupakan suatu perkara yang menarik untuk dikaji dan dilihat. Kenapa agaknya Imam Bukhari tak sebut secara direct di sini qalbun selepas qaulun fi'lun qalbun? Maka Imam Bukhari mengemukakan kepada kita bagaimana al-iman, ia adalah merangkumi segenap perkara. Yang merangkumi segenap perkara ini adalah apa yang dirujuk sebagai qalbun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu solat. Kalau katakan niat kita rosak, maka solat kita kuat. Walaupun simpelnya niat niat itu perbuatan hati, bukan usalli, fardhu zuhri, apa semua itu nafas niat. Tetapi kalau katakan nawaitu kita solat untuk menunjuk-nunjuk, katakan, maka solat kita kuat. Solat kita rosak. Kalau katakan kita solat dengan sebab perhatian manusia, maka solat kita rosak. Solat kita boleh hilang dan binasa begitu sahaja. Maka sebenarnya pada setiap rukun qauli dan rukun fi'li itu ada kewajipan untuk menghadirkan qalb kita bersama-sama dengannya. Dan ini yang menjadi asas hujah Imam Syafi'i di dalam membincangkan berkenaan kenapa agaknya qalb ini penting. Qalbun di mana tuan-tuan? Di dada. Qalbun terjemahan mudah dalam bahasa Melayu kita hati. Hati kita di mana? Ada yang terjemah liver. Tidak. Dia adalah jantung. Dia jantung. Bila sebut qalbun ini, walaupun kita terjemah dalam bahasa Melayu hati, dalam Melayu hati pun, hati, jantung pun dia jadi hati juga. Kita tak. Jarang kita sebut jantung, kan? Jarang kita sebut bahawa jantung kita, katalah jantung kita rasa kecewa, kata.
Kita tak sebut begitu. Kita akan sebut hati kita rasa kecewa. Tetapi sebenarnya bila berbincangkan tentang qalb, tentang heart, dia adalah jantung. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i bahawa di jantung itulah letaknya akal. Saintis kena debate dah ni. Betul kan? Orang kata bahawa akal kita letaknya di otak. Betul? Imam Hanafi berhujahkan bahawa akal letaknya di otak. Tapi Imam Syafi'i kata akal letaknya di qalb, di jantung. Tuan-tuan ada masalah ini. Cara tidak? Kata mazhab Syafi'i, jadi ikut Imam Syafi'i. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sedang direkaskan dalam perbahasan yang berkenaan. Okey, Imam Syafi'i menghujahkan bahawa dalam banyak tempat di dalam Al-Quran, bila Allah sebut qalb ataupun qulub, contohnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang cerita bagaimana manusia ni boleh jadi lebih buruk daripada binatang, betul? Lahu qulub la yafqahuna biha. Mereka dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan qulub, qalb, jantung, la yafqahun atau la ya'qiluna biha, tetapi mereka tidak berfikir ataupun menggunakan akal dengannya. Maka Imam Syafi'i menghujahkan dalam banyak tempat bila disebut qalb, dia punya fi'il adalah fikir, berakal dan yang seumpama dengannya. Maka dia menghujahkan bahawa atas asas itu akal ini sebenarnya letaknya di qalb. Yang dengan itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka qalb ini adalah pembeza di antara hidup dan mati. Setuju? Bila baca dan fikir panjang lebar berkenaan pandangan Imam Syafi'i dan Hanafi, saya berkira-kira lebih setuju dengan pandangan Imam Syafi'i yang menghujahkan bagaimana qalb ini adalah asas kepada segala perkara, termasuk nawaitu tadi. Bila nawaitu itu betul, maka qauli dan fi'linya insya-Allah akan mengikut apa yang ada di dalam jantung kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, begitu juga dalam konteks yang lain. Kita akan tengok bagaimana peranan jantung ini sendiri. Dia akan memastikan supply darah. Liver otak sekalipun tidak akan mampu untuk berfungsi kalau tidak disalurkan darah daripada jejak jantung, mengepap darah dan begitulah seterusnya. Dan dalam kajian adalah dalam bahas ni ada juga di kalangan saintis, doktor kata ada kebenaran hujah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i ini dengan sebab kata kalau katakan brain damage baru boleh hidup lagi, dia tak mati lagi. Tetapi kalau jantung dah stop, memang orang akan mati. Yang sekaligus memberikan gambaran sampai ulama yang agak kontemporari, Hamzah Yusuf menghujahkan bahawa dalam jantung itu ada otak. Kalau orang yang melihat bahawa yang akan buat aktiviti berfikir, menggunakan akal dan seumpamanya ini, maka dia nak memudahkanlah, to simplify dan understanding adalah dalam jantung itu ada otak, sehingga dia membenarkan apa yang biasa kita dengar hadis Nabi SAW berkenaan seketul daging. Seketul daging idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu, atau kama sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia itu ada segumpal daging, mudghah, disebut sebagai mudghah.
Kalau daging tersebut baik, maka baiklah keseluruhan tubuhnya. Kalau sekiranya daging tersebut rosak, maka rosaklah keseluruhan tubuh. Yang disambung seterusnya, apa dia? Ala wahyal qalb, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka itulah qalbun. Sebab kita orang Melayu ni bila terjemahkan nanti jadi confused lah. Dia tidak menggambarkan itu yang dimaksudkan adalah jantung yang ada pada diri seseorang. So hargai betul-betul tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kalau mula disinggahi kolesterol dan seumpamanya, kita kena cuba betul tangani. Kalau mungkin ada masalah kesihatan dan seumpamanya, maka kita perlu jaga sungguh-sungguh, insya-Allah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Idza saluhat salahal jasad kulluh, insya-Allah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini yang dikemukakan oleh Imam Bukhari bila disebut al-iman qaulun wa fi'lun. Ia adalah iman yang dirangkum dengan qalb tadi. Dengan sebab solat kita jangan anggap bahawa selesai nawaitu kita dengan kita niat di awalnya, tetapi nawaitu kita perlu dikekalkan sampai ke penghujungnya. Kalau berubah di tengah-tengah, kalau berubah direction di tengah-tengah, physically mungkin solat itu kelihatan sempurna, tetapi spiritually, contentnya sebenarnya solat itu kosong. Wala'iyazbillah. Muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, semoga pertemuan kita pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pengajian yang akan datang. Kita sambung seterusnya wa yazidu wa yanqus. Di baru permulaan bab al-iman ini kita dapat habiskan sebaris setengah tu. Kita okey lah ni. Mudah-mudahan lepas ni kita boleh sambung. Yang seterusnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menguraikan berkenaan yazid wa yanqus. Kalau tuan-tuan muslimin dan muslimat ada sedikit kelapangan, buat homework sikit, kita baca-baca, dan dalam pengajian itu boleh juga untuk bertanya, memberikan pandangan yang berbeza, memberikan pandangan sama berjokong dan sebagainya pun boleh. Tapi kalau berkongsi pandangan-pandangan yang berbeza, memperkuatkan lagi hujah yang ada, ataupun memperbetulkan saja kalau saya silap faham dalam menguraikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Tuan muslimin dan muslimat, kita berdoa semoga Allah terus memberikan kita istiqamah, kekuatan bersama-sama, insya-Allah membantu agama Allah di mana sahaja kita berada, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ولا مقدرا في الرزق برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa sanak saudara kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Ampuni dosa jiran-jiran kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Berikan kami taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Jadikan kami pembantu-pembantu agama-Mu, ya Allah. Satukan jiwa-jiwa kami, ya Allah, untuk menjadi pejuang-pejuang agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakan kami iman yang sahih, ya Allah. Iman yang teguh dan kukuh, ya Allah, yang akan menjamin kehidupan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami lemah dan serba kekurangan, ya Allah. Kami banyak melakukan kesilapan, kealpaan dan kelalaian, ya Allah. Justru ampuni kami, ya Allah. Berikan kami ruang dan peluang, ya Allah, untuk kembali kepada-Mu, ya Allah, untuk kembali memperjuangkan agama-Mu, ya Allah, untuk kembali beramal dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemudahan di dalam memahami ayat-ayat-Mu, ya Allah, hadis-hadis kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Mudah kami faham dan mudah kami beramal, ya Allah. Berikan kami kekuatan, ya Allah, untuk istiqamah di atas jalan yang Kau redai ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan singkirkan kami daripada jalan yang lurus ini, ya Allah. Jangan tapis kami daripada mereka yang memperjuangkan agama-Mu, ya Allah. Berikan kami ruang dan peluang, ya Allah, pada kesilapan dan kealpaan yang dilakukan, ya Allah. Kami ingin bertaubat dan kembali kepada-Mu, ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jauhkan kami dan hindarkan kami daripada murka-Mu, Ya Allah. Jangan humbankan kami ke dalam api neraka-Mu yang bersangatan pedih, Ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada nifaq, Ya Allah. Jauhkan kami daripada syirik, Ya Allah. Jauhkan kami daripada fasik, Ya Allah. Jauhkan kami daripada kufur kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jauhkan kami daripada bergelumang dengan dosa dan benda, Ya Allah. Jauhkan kami daripada melakukan maksiat, Ya Allah, sama ada yang terang maupun yang tersembunyi, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rahmati pertemuan kami, Ya Allah. Kuliah kami, Ya Allah, agar ia menjadi asbab kepada kami semakin dekat kepada-Mu, Ya Allah. Akan bertambah nilai iman kami di sisi-Mu, Ya Allah. Akan diterima Islam kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebaliknya daripada kelemahan saya sendiri, mohon keampunan daripada Allah. Kalau ada kesilapan dalam kupas ayat Allah, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta maaf daripada tuan-tuan muslimin dan muslimat kalau ada salah dan silap ataupun perkara yang kurang menyenangkan. Moga Allah ampunkan kita bersama. Kita sama-sama lakukan kuliah ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.